Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini cikgu akan terangkan jawapan untuk soalan esei bahagian B untuk pantun 6 kerat. Di sini ada pantun 6 kerat. Pantun 6 kerat ni rima akhirnya ialah ABC, ABC. Ini ialah cara penulisan pantun yang betul lah. Kalau kita tengok akhirnya koma ni bertindih, koma bertindih dengan koma dan akhir. Maksudnya dah habislah. Sepatutnya belajar menulis sebeginilah untuk pengkaryaan nanti. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Huraikan maksud bagi rangkap 1 dan rangkap 2 pantun tersebut. Pantun tersebut rangkap 1 dan rangkap 2. Kita tengok. Untuk maksud kita lihat bahagian maksud. Bahagian maksud ialah 3 baris kedua ataupun baris ketiga. Keempat, 5 dan 6 lah. 3 baris kedua. Ini 3 baris pertama pembayang. Nilai anak kerana ketaatan, nilai emak kerana asuhan, nilai bapa kerana tanggungan. Ada 3 nilai di sini. Jadi, itulah yang pelajar perlu tulis dalam jawapan. Untuk rangkap kedua, nilai pekerja jalani tugas, nilai penyelia adil saksama. Nilai majikan penuh keihsanan. Sama juga. Ada 3 nilai di sini. Untuk menulis jawapan esei, sepatutnya pelajar menjawab dalam bentuk ayat yang lengkap lah. Tak boleh ada nombor, tak boleh dalam bentuk poin lah. Tengok jawapan yang pertama. Kita mulakan dengan maksud. Maksud. Kata kunci soalan lah. Sebab jawab soalannya ada 2, rangkap 1 dan rangkap 2. Kalau pelajar tulis maksud bagi rangkap 1 dan 2 terus, jadi kurang sesuai lah. Kalau soalan tu memerlukan 2 jawapan, satu-satu. Jadi contoh jawapan. Maksud bagi rangkap 1 pantun tersebut ialah nilai keluarga terletak pada anak yang taat kepada ibu bapanya, nilai emak yang mendidik anak-anak, dan bapa yang menanggung keluarga. Seterusnya rangkap kedua bermaksud nilai sebuah organisasi terletak kepada pekerja yang melaksanakan tugasnya, penyelia yang bersikap adil terhadap orang bawahannya, majikan yang mempunyai perasaan belah ihsan terhadap pekerjanya. Jadi dapatlah 2 markah. 2, 4 markah lah. Soalan esei semuanya ialah 20 markah. Jadi biasanya pengkaryaan memang 8 lah. 8. Jadi kalau mungkin yang berubahnya mungkin di sinilah. A, B. Soalan yang kedua. Jelaskan 4 ciri bentuk pantun di atas. Ciri pantun. Ciri pantun pelajar perlu ingatlah. Rangkap, baris, jumlah perkataan, jumlah suku kata, rima akhir, berbentuk. Jadi jawapannya mulakan dengan bilangan soalan. Bilangan soalan. 4 ciri bentuk pantun di atas. Kenapa kena mulakan dengan bilangan jawapan? Bilangan jawapan ni akan menentukan cara pemarkahan lah. Bilangan kalau 4, markahnya 8, maksudnya kita tahulah. 4 darab 2, 8. 1 fakta, 1 contoh. Isi penting 1, contoh 1. Kerana ada juga soalan yang dia tergantunglah. Jadi bilangan jawapan tu yang menentukan cara pemarkahan. 4 ciri bentuk pantun di atas berangkap. Maksudnya ada rangkap. Contohnya terdapat 4 rangkap. 1 markah, 2 markah lah. Mempunyai jumlah baris serangkap sama.
Okey, jumlah baris rangkap sama. Contohnya 6 baris setiap rangkap. Okey, kena ada baris, kena ada serangkap, kena ada sama. Okey, 3. 3 perkara ini kena ada. Tak kisahlah buat ayat macam mana pun. Contohnya, kalau kita buat ayat mempunyai jumlah baris yang sama dalam serangkap. Okey, tak ada masalah. Yang penting ni ada 3 perkara tu. Contohnya 6 baris setiap rangkap. Okey, serangkap setiap rangkap samalah. Okey, mempunyai jumlah perkataan sebaris tidak sama. Okey, tidak sama. Okey, di depan ni kita nak letak pantun tersebut pun boleh juga. Nak letakkan perdana wacana pun boleh juga. Biasanya kalau letak perdana wacana, cikgu akan mudah nampak lah. Cikgu akan kira perdana wacana. Jadi ini macam perdana wacananya tidak digunakan. Jadi cikgu susah sikit nak mengira berapakah isi penting yang ada di sini. Itu beza dia, ada perdana wacana dengan tak ada perdana wacana. Sebab jawapannya disambung-sambung. Lainlah kalau satu isi pelajar buat satu perenggan. Okey. Penggunaan perdana wacana tak ada masalah lah, tak perlulah. Okey. Tapi kadang-kadang satu isi tu pendek sangat, kadang-kadang dia tak boleh buat satu perenggan kerana baris tu panjang, kadang-kadang dah satu isi satu baris. Jadi dia macam tak sesuai lah buat perenggan-perenggan. Okey, mempunyai bilangan perkataan tidak sebaris tidak sama. Contohnya 3 hingga 4 perkataan sebaris. Seterusnya mempunyai rima akhir berselang. Contohnya ABC. Okey, mempunyai pembayang dan maksud. Okey, ciri baris tu sebenarnya untuk ciri pantun dia bukan ciri baris. Mempunyai pembayang dan maksud. Contohnya 3 baris pertama ialah pembayang dan 3 baris kedua ialah maksud. Kalau syair mempunyai maksud. Contohnya kesemua baris ialah mengandungi maksud. Kalau syair sajak pun macam tu jugalah. Okey, mempunyai pembayang dan maksud. Okey, ciri baris tu kalau untuk perbezaan boleh guna. Kalau ciri baris dia biasanya macam inilah. Okey, puisi yang ini berbentuk terikat. Contohnya rima akhirnya berselang ataupun rima akhirnya ABC. Jadi kalau berbentuk terikat, okey, pelajar boleh ambil mempunyai 6 baris serangkap pun boleh juga. Okey, mana-mana yang samalah. Okey, mana-mana yang sama. Katakanlah kalau jumlah perkataan, okey, perkataan tak sama, tak boleh, baris sajalah yang sama. Okey, rima akhir berbentuk terikat kerana mempunyai pembayaran maksud, boleh juga untuk berbentuk terikat. Okey, akhir sekali terdapat jeda, iaitu hentian di tengah baris. Contohnya hujan serayat di tengah hari. Okey, selepas serayat ni berhenti sekejap, ambil nafas. Sekejap je. Sebab itu bila kita nak menulis pantun dengan syair, kadang-kadang tak boleh lebih pada 4 kataan. Tak boleh nak melafazkan. Okay, jadi hentian tu, jeda tu, jadi susah nak cari jeda. Terutamanya untuk syair. Syair pun sama jugalah. Sebab tu kalau saja tak ada masalah. Okay, seterusnya soalan nombor 3. Cipta 2 rangkap pantun 6 kerat bertemakan semangat kejiranan. Okey, 2 rangkap pantun 6 kerat, maksudnya 12 baris lah. Okey, jadi tadi kita tengok pantun. Okey, kedudukan macam tu lah. Jadi kalau lah pelajar tulis macam ini pun okey, diterima, tak ada masalah. Tak masukkan ke dalam, sepatutnya macam tadilah. Okey, untuk menulis pantun, 3 baris pertama ialah pembayang. Pembayang mestilah mengandungi unsur alam. Dan ketiga-tiga baris ni dia saling berkaitan. Okey, saling berkaitan. Dia satu cerita yang berurutan. Okey, maksud pula, okey, cerita yang lain lah. Okey, cerita yang lain lah. Jadi, katakanlah pembayang ini gembira. Okey, sepatutnya maksud gembira lah. Kalau pembayang ini kata sedih, katakanlah awan berarak, mendung tu. Okey, macam kalau mendung hujan tu maksudnya
Itu gambaran kepada sedih lah. Jadi maksudnya perlu sedih lah. Itu perkaitan antara pembayang dengan maksud. Okey, satu lagi. Untuk pantun. Di sini kita ada rima akhir dan berrima. Rima akhir dan berrima. Contoh rima akhir. Okay, katakanlah kalau teh sepatutnya rima akhir yang seterusnya yang keempat ni teh jugalah. Okey, barulah kita panggil rima. Kalau macam ni, ini putih, ini kasih, ini maksudnya berrima. Okey, berrima. Ni man, ni kan, berrima. Okey, nisa, ini ra. Berrima. Boleh juga diterima. Okey, jadi untuk bina pantun, sama juga untuk syair, sama ada berrima ataupun berirama. Berirama maksudnya perkataan yang hujung tu sama. Kalau berrima, suku kata terakhir tu sama. Okey, pelajar perlu bezalah. Okey, jadi kadang-kadang nak cari rima yang sama susah. Okey, susah dan kadang-kadang tak membawa maksud lah. Dan dia maksud tu tak berapa sesuai. Jadi, dibolehkan menggunakan berirama. Okey, berirama. Kita ambil perkataan yang hujung tu sama. Okey, Mula indah bunganya putih menjadi penyeri di depan laman. Okey, mekan mewangi setiap masa, hidup berjiran harulah kasih. Satu padu perlu diamalkan, moga hidup sentiasa sejahtera. Okey, kalau pantun yang baik, rima tengah ni pun sama juga. Okey, sebenarnya susahlah nak mencari rima tengah. Okey, jadi kita ambil yang berrima di ujung ni okeylah. Dan ada unsur alam. Okey, dan tiga baris ni saling berkaitan. Okey, dan 4 ni pun saling berkaitan lah maksudnya. Okey, untuk rangkap kedua, pergi ke benda mengait ikan dapat sebutkan si ikan puyuh. Okey, si ikan puyuh. Cikgu harap pelajar kenal ikan puyuh tu macam mana. Kalau tak kenal lah, kena carilah dalam Google. Okay, di masa lemah hidangan tengah hari. Dekati jiran dibuat kawan. Moga hati tidak sayu. Ada masalah mudah dicari. Okay, kalau kita tengok di sini, you. Okay, ri. Ini ialah barulah rima. Tapi kan dengan wan, ni berirama. Jadi susah. Susah kita nak carikan juga. Jadi katakanlah nak cari nak buat one ke, okey, nak buat jadi kena ubah suai lah. Tapi yang ini pun dah betul lah. Okey, ada ni unsur alam lah. Mengaitkan ikan puyuh ni dah unsur alam lah. Okey, jadi begitulah untuk jawapan esei bahagi puisi tradisional. Cikgu harap pelajar boleh faham cara untuk menulis pantun dan menjawab soalan esei.